Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang menonton. Selamat kembali ke channel Muhammad Hanafi Asdi. Perkongsian pada kali ini adalah mengenai satu peristiwa yang berlaku kepada saya sehari sebelum saya mengambil suntikan dos kedua vaksin. Saya terbaca satu potongan artikel daripada seorang doktor yang menulis tentang bahaya vaksin COVID-19. Nama beliau adalah Dr. Sucharit Bhakdi dan perempuan di sebelahnya itu adalah isterinya sendiri, dan dia telah mengeluarkan satu buku yang bertajuk Corona False Alarm Facts and Figures. Telah mendapat perhatian ramai dan menjadi tumpuan di media. Buku ini menerangkan tentang kesan pengambilan vaksin dan risiko yang ditanggung oleh pengambil vaksin. Secara keseluruhannya, beliau menyatakan kebimbangan beliau tentang vaksin yang diambil dan kesan jangka masa panjang berdasarkan teori-teori yang beliau nyatakan. Oleh sebab saya ni jenis yang tidak boleh duduk diam, saya pun cari siapa Dr. Sucharit Bhakdi untuk memastikan apa yang dinyatakan oleh beliau betul-betul sahih ataupun tidak. Berdasarkan carian Google, Sucharit Bhakdi is a retired Thai German microbiologist. He became a prominent source of misinformation about the COVID-19 pandemic, claiming that the pandemic was fake and that COVID-19 vaccines were going to decimate the world's population. Bukan calang-calang kenyataan yang diberikan oleh dia ni. Maksudnya di sini, pandemik yang berlaku ni adalah rekaan semata-mata, dan semua vaksin COVID-19 adalah alat yang digunakan untuk menghapuskan populasi dunia. Terlalu ekstrim juga kenyataan Google ni. Saya tidak boleh percaya bulat-bulat apa yang ditulis di Google. Jadi kita kena tengok dan dengar sendiri apa yang dinyatakan oleh doktor ini. Jadi saya tengok beberapa video dan jelas doktor ini memang tidak menyokong pengambilan vaksin yang ada sekarang berdasarkan teori-teori yang dinyatakan beliau. Secara kesimpulannya, saya yakin dan saya faham kebimbangan beliau itu sebenarnya berasas. Secara analoginya, dalam sejuta orang yang mengambil vaksin, terdapat 2 atau 3 orang yang akan mengalami kesan sampingan yang serius. Dan memang terdapat beberapa laporan di seluruh dunia yang menyatakan bahawa terdapat beberapa orang yang telah meninggal dunia. Namun angka itu adalah angka yang sangat kecil dan hanya berlaku pada kes-kes yang tertentu sahaja. Sebab itulah pegawai perubatan yang bertugas di pusat vaksin akan meneliti sejarah alahan yang ada pada penerima vaksin sebelum membenarkan mereka mengambil vaksin. Sejurus selepas mengambil vaksin, satu borang khas akan diberikan kepada setiap penerima vaksin untuk memantau kesan-kesan yang berlaku selepas pengambilan vaksin dan memberikan rawatan yang segera sekiranya terdapat sebarang alahan yang serius. Bagi saya, kita semua ada pilihan sama ada ingin menjadi seorang critical thinker ataupun mainstream normies. Bagi saya, mengetahui apa sebenarnya yang berlaku dan apakah risiko yang akan kita terima selepas mengambil vaksin itu adalah hak setiap individu. Dan yang paling penting, sekiranya lebih daripada 80% rakyat Malaysia sudah menerima vaksin, 20% lagi yang tidak mampu menerima vaksin dapat dilindungi apabila kita telah mencapai imuniti kelompok. Kita kena beringat juga bahawa setiap orang yang sudah menerima vaksin itu masih lagi boleh dijangkiti oleh COVID-19. Namun mereka yang sudah divaksin akan lebih dilindungi kerana mereka sudah ada imun yang ada dalam badan dan mereka tidak akan mendapat simptom yang teruk. Semua jenis vaksin telah dibuktikan dapat melindungi kesemua penerima vaksin. Penerima vaksin yang dijangkiti oleh COVID-19 tidak akan dikejarkan ke hospital dan menerima rawatan ke bilik kecemasan kerana kebanyakan mereka akan mengalami simptom pada tahap 1 dan 2 sahaja. Berbanding dengan mereka yang tidak mengambil vaksin, kesan daripada jangkitan virus COVID-19 itu akan lebih teruk. Oleh sebab badan belum ada antivirus, kesan kepada badan akan menjadi lebih teruk, terutama pada organ paru-paru yang boleh menyebabkan mereka dikejarkan ke unit kecemasan kerana mengalami simptom yang lebih teruk seperti yang anda lihat pada paparan X-ray sebentar tadi. Bagi saya, tidak mengambil vaksin akan membawa kepada mudarat yang lebih besar berbanding mengambil vaksin. Kemungkinan untuk penerima vaksin mengalami alahan yang teruk adalah sangat kecil. Dalam sejuta mungkin ada beberapa orang, tetapi sekiranya kita tidak mengambil vaksin akan memberikan impak yang akan menjejaskan lebih ramai orang di sekeliling kita.
terutama mereka yang tidak dapat mengambil vaksin dan mereka yang berisiko tinggi. Walau bagaimanapun, keputusan adalah di tangan Anda sendiri. Okay, I just walked out from the community hall. As usual, there's no side effect. After 30 minutes of waiting, I still feel fine. The only thing that's a little bit painful is the jab for the second dose. The rest is just normal. I don't feel anything, as just like my first experience when I had my first shot. It was painless. It was almost painless, and I don't feel any discomfort. 1 hour after I got my second dose, my injection, besides feeling a little bit numb on the injection area, everything else is just as normal. I don't experience any pain, I don't experience any discomfort, as normal. Everything is just fine. There shouldn't be any problem. I shouldn't worry too much, but you know, the symptoms will be different for every individual, of course. You cannot take my symptoms as, you know, the average person's symptoms. But most of the people who got injected just now, I noticed that they have no abnormal reactions right after the injection. I saw the forms, I saw the people, they cross out all the possible side effects that can be found right after the injection, which is I can say that most people wouldn't experience aggressive or abnormal reaction. Ministry of Health is really professional. I think they have seen this through, and we want to achieve the herd immunity. Herd immunity means that everybody has the immunity against COVID-19. The virus is not easily spread anymore, and we can protect. When we protect ourselves from the virus, we also protect people around us, especially those who cannot take the vaccines because of the severe reactions, and especially those who are at a high risk of the infection of the virus. So if we vaccinate ourselves, it also means that we protect the people around us. So that is the message that I want to convey in this video. Regardless of the worries that are circulating in the social media about how risky it is to take the vaccine, I think we also have to look at the bright side. Don't get so easily influenced by the negativity circulating in the social media about how bad the vaccines are. We may have different types of vaccines with different effectiveness, but there's no such thing as perfect vaccines. However, the vaccines that are being distributed, they are the perfect solution to our problem right now. With the rise of COVID-19 cases every day, let's get vaccinated to stop COVID-19.